kita terus mengutip motivasi, kegembiraan, walaupun sekarang ketika ini kita ditimpa dengan musibah, kesusahan, kepayahan, kesukaran, apapun yang sedang menimpa. Bila sebut musibah, pada kitab yang lepas yang pernah kita hurai dah sebelumnya, musibah adalah perkara-perkara yang tidak disenangi oleh hati kita. Perkara-perkara yang kita sebutlah tadi, kesusahan, kepayahan, boleh jadi datangnya kerana kesakitan, boleh jadi datangnya kerana kekurangan, dan segalanya, nikmat yang diambil dan sebagainya. Jadi bila kita sebutkan ini, kita nak terus belajar untuk menghargai kehidupan, nak terus untuk merasa bahagia dan gembira. Kerana apa? Walaupun berapa banyak kesusahan dan musibah, dugaan, ujian yang sedang kita lalui saat ini, belajarlah. Belajar untuk terus tersenyum, belajar untuk terus bahagia, belajarlah untuk terus tenang. Subhanallah. Kerana apa? Pada huraian yang sebelum pun kita dah kupas, antaranya apa, tuan-puan muslimin muslimat sekalian yang berada di Facebook Live Surau An-Nur Fasa 3A Seremban. Alhamdulillah, bila kita tenang, kita akan boleh menenangkan. Bila kita bahagia, kita boleh menyebarkan kebahagiaan. Jadi bila kita tengok, tenang ini sangat penting. Sebab orang yang tenang, jiwanya lapang, maka dalam dia beribadah, dia mencari-cari Allah, tidak ada keraguan kepadanya. Sebab itu subhanallah, kita nak yang ini. Biar lagi-lagi khusus kita masuk dalam Ramadan Karim buat seluruh yang menonton ketika ini, agar-agarnya, moga-moganya Ramadan yang kita masuk, alhamdulillah, Allah jemput kita masuk, Allah izin kita masuk, Allah izin untuk kita bersama-sama dalam Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah, syukur dengan banyak nikmat yang telah kita dapat balik. Solat tarawih yang berjemaah, ramai yang sekarang ni dapat berbuka puasa balik dengan keluarga-keluarga yang jauh, yang terpisah. Subhanallah. Sebab itu bila kita bincang, mungkin sebelum ini kita menganggap itu sebagai satu ujian. Suami yang berpisah jauh bertahun-tahun lamanya dengan isteri dan anak-anak. Ada pula yang berpisah bertahun-tahun lamanya dengan ibu dan ayah. Tapi subhanallah, lihat bagaimana akhirnya bila kita kata ujian tadi, kita belajar untuk menghargai terus kehidupan. Kita akan belajar sesuatu. Supaya apa? Supaya tidak bersedihnya berlama-lama, insya-Allah. Jadi sebab itu bila kita bincangkan tentang kitab Tasliyatu Ahlil Masaib, bagaimana untuk kita mendapatkan kegembiraan, motivasi untuk orang yang ketika ini ditimpa dengan pelbagai musibah bentuknya. Jom kita nak sambung perbincangan. Kalau sebelumnya kita dah sambung bagaimana kata-kata Ibnul Jauzi, Imam Ibnul Jauzi, berkaitan penawar musibah itu. Dalam kuliah yang sebelum kita dah kongsikan 5 penawar musibah. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung lagi 5, tuan-puan. Macam mana untuk kita dapatkan kegembiraan di celah-celah kesusahan. Bagaimana kita nak terus membina ketenangan di dalam kepayahan. Subhanallah. Memang bukan mudah. Orang yang melalui sahaja yang telah merasai bukan mudah. Tapi kita kena ingat, setiap orang juga diuji. Setiap orang juga ada musibah yang sedang mereka lalui. Setiap orang. Tidak ada yang pernah terlepas, tidak ada. Sebab itu subhanallah, dalam sambungan kitab pada hari ini, 5 lagi kita akan bincang berkaitan apa kata-kata Imam Ibnul Jauzi, penawar untuk orang yang ketika ini ditimpa dengan pelbagai bentuk penderitaan yang dirasa ketika ini. Sebab itu subhanallah, kita nak usaha bangun daripada kesedihan. Kita nak usaha bangun daripada rasa bebanan yang teramat, supaya akhirnya kita tidak membazirkan masa yang kita ada hidup ini hanya untuk berlama-lama sedihnya. Kita nak terus bangun, bangkit, supaya apa? Akhirnya kita dapat lebih tenang berjalan dalam kehidupan ini. Tuan-puan, suka saya nak kongsi juga sebelum kita teruskan kepada apa kata-kata Ibnu Al-Jauzi berkaitan 5 penawar musibah itu. Lihat, dunia ini adalah satu perjalanan, kan?
perjalanan yang kita ini sedang berjalan untuk mencari bekal amal kita, berjalan. Dan akhirnya kita tahu perjalanan ini ada akhirnya, ada penamatnya. Dan dunia ini bukanlah tempat pelarian, bukanlah untuk kita berlumba, untuk kita berlari, nak berlumba dengan orang sebelah, nak berlumba dengan jiran sebelah. Ini baru Ramadan, awal Ramadan. Mungkin ada yang dah tengok jiran sebelah beli sofa beli pula sebelah sana nampak macam beli langsir baru, pasang langsir baru. Perlumbaan sebegitu kita tak nak. Ya, sebab itu dunia ini bukanlah tempat perlumbaan yang kita nak kejar-kejar orang lain. Tapi hakikatnya perlumbaan itu adalah berlaku pada diri kita sendiri. Kan? Kita nak tengok semalam ini Ramadan ni macam mana keadaannya. Adakah hari ini lebih baik daripada semalam? Kita nak berlumba sebenarnya bukan dengan orang lain, tapi dengan diri kita sendiri. Sebab itu orang yang bila berlumba dengan orang lain, hatinya tidak akan kekal tenang dan bahagia. Dia akan merasa gelisah sepanjang masa. Subhanallah. Sebab apa gelisah? Sebab apa tak tenang? Sebab hatinya, fikirannya hanya memikirkan macam mana nak jadi terbaik pada pandangan orang lain. Nak jadi terbaik pada pandangan manusia sahaja. Sedangkan hakikatnya kita nak menjadi yang terbaik pada pandangan Allah. Pada hakikatnya kita nak jadi yang tenang dan membahagiakan, insya-Allah. Sebab itu subhanallah, sangat-sangat tertarik bila saya nak sebutkan berkaitan kandungan dalam isi kandungan kitab ini, bagaimana kita nak membangkit balik semangat, insya-Allah. Supaya apa? Supaya menjadi bekal juga. Bila kita terjatuh berkali-kali, kita kena ingat bahawa Allah ada sentiasa bersama kita setiap saat. Bila kita rasa terbeban, rasa dugaan pelbagai, kita tahu bahawa kita yakin sungguh-sungguh Allah sedang memberikan, seolah-olah kita nak kata menawarkan bantuan pertolongan tidak tanpa henti pada kita. Sebab itu subhanallah, kita lihat ini tuan-puan muslimat sekalian, sambungan daripada kitab Tasliyatu Ahlil Masaib. 5 lagi insya-Allah perbincangan kita pada hari ini, 5 lagi insya-Allah. Tapi saya suka nak sambung sikit kata-kata daripada Yahya bin Mu'az. Yahya bin Mu'az menyatakan bahawa, wahai manusia, kenapa kamu bersedih terhadap sesuatu yang pasti akan hilang? Yang pasti akan hilang. Dan kenapa kamu bergembira terhadap sesuatu yang tidak mampu untuk menghindarkan daripada kematian atau kebinasaan? Subhanallah, apa maksud ini? Sebenarnya maksudnya sangat dalam kata-kata ini. Kenapa kita ini terus bersedih dengan terhadap sesuatu yang kita tahu perkara itu pasti hilang, pasti musnah, pasti binasa. Sebab hakikatnya dunia ini tidak akan pernah kekal. Dunia ini akan binasa. Dunia ini semua seisinya akan mati. Maka kenapa kita hanya mengharapkan pada perkara yang tidak kekal? Kenapa kita hanya meletakkan kesedihan semata-mata pada perkara yang kita tahu akan binasa? Contoh, bila kita kata tak kekal, binasa, apa dia? Kekayaan, kesihatan, perkara-perkara tersebut sebagai contoh. Anak keluarga sebagai contoh. Kan, perkara-perkara itu hanya pinjaman. Kita bukan pemilik, tapi kita hanya peminjam. Pemilik yang kekal itu, ataupun kita kata yang memiliki itu hanya Allah. Kita ini meminjam. Kan? Allah memberikan pinjaman pada kita apa yang ada pada kita ketika ini. Kesihatan, alhamdulillah Allah beri pinjam sihat. Pada Ramadan kita dapat beribadah kerana sihat, dapat beribadah dengan tenang, alhamdulillah. Sebab itu subhanallah, jangan nak sedih boleh, tapi tidak berlama-lama. Tidak berlama-lama sehingga kan tanpa kita sedar masa kita banyak habis, banyak dibazirkan dengan perkara-perkara sebegitu semata-mata, tanpa kita sedar rupa-rupanya banyak masa yang kita terbuang. Subhanallah. Dan jom kita lihat apa 5 perkara dalam sambungan kitab ini. Yang pertama, macam mana nak jadikan musibah itu penawar untuk kita. Apapun tuan-puan yang menonton ketika ini bersama-sama kita, ada Puan Hanita Hamid, subhanallah, Encik Akif Akmal, Tuan Haji Zakaria Haji Abbas, dan seluruh yang menonton, Arusmil, subhanallah,
Ya, yang saya yakin seluruh yang menonton pada pagi ini ni semua ni adalah orang-orang yang tetap, ya, orang-orang yang selalu saya nampak nama-namanya, subhanallah, dalam balas ilmu walaupun atas talian, ya. Sebab itu kita tengok apa yang pertama, ya, bila kita sebut tentang kita nak cari kebahagiaan dalam apa sahaja bentuk dugaan, yang pertama adalah memohon pahala dengan cara bersabar. Subhanallah, subhanallah. Sebab itu, selalulah kita pesan pada diri kita, tuan-puan sekalian, Allah ini mengkabulkan doa hamba-Nya dengan cara yang sangat unik, dengan cara yang tidak tersangka oleh akal fikir manusia. Kan? Sebab itu bila kadang-kala kita minta pada Allah, ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah. Kami tidak mahu memikul dosa-dosa ini sebagai bebanan kami di hari akhirat kelak. Lihat bagaimana rupa-rupanya cantik indahnya Allah menjawab doa-doa kita ini dengan bagaimana, tuan-puan. Dosa-dosa kita tadi kita minta Allah hapus, rupa-rupanya Allah datangkan ujian, Allah datangkan dugaan itu bukanlah datangnya dengan saja-saja. Bukanlah diduga kita, diuji kita dengan tidak ada makna, tidak. Ya, ada hikmah, ada perkara di sebaliknya yang perlu kita belajar dan kita teliti. Ini antaranya cara Allah jawab doa kita. Kita minta hapus dosa, Allah jawabkan dengan ya. Ada penghapusan dosa pada setiap kesukaran, kesakitan, kepayahan, ujian, dugaan, musibah yang kita sedang lalui ini. Subhanallah, subhanallah. Sebab itu, antara lain kita sebut tadi, memohon pahala dengan cara bersabar. Kita minta pada Allah, ya Allah, kuatkan keimanan kami, ya Allah, ketika ini, ya Allah. Kuatkan keimanan kami. Kita minta berulang-ulang kali doa ini dalam salat kita. Setiap kali dalam doa kita. Maka Allah kabulkan, Allah berikan kita kuat iman dengan cara bagaimana, tuan-puan? Inilah caranya. Dengan macam mana? Allah datangkan silih berganti ujian, Allah datangkan silih berganti dugaan. Ada yang pernah datang pada saya, ustazah, ya, dugaan ujian yang Allah bagi pada saya terlampau banyak, ya, tidak pernah berhenti. Maka subhanallah, saya sebutkan begini, puan-puan, ya, Allah sangat kasih, sangat sayang pada puan. Sebab itu diperhati, ya, diberikan ujian demi ujian. Dan tengok ujian itu, ya, kalaulah kita sedar dengan datangnya ujian, kita pohonlah pada Allah, ya Allah, moga-moga dengan ujian ini adalah asbab aku mendapat pahala kesabaran yang tinggi, ya Allah. Subhanallah. Kan? Ada orang lain dia nak dapat ganjaran, nak dapat pahala, berhempas pulas dan sebagainya, buat macam-macam amal ibadah. Ada orang lain pula, mungkin tuan-puan, dia tidak mampu untuk buat amal ibadah banyak-banyak. Ya, ada orang yang dia tak mampu nak baca Al-Quran dengan baik, dengan tajwid yang cantik. Ada orang yang mungkin dia tidak boleh salat dengan sempurna. Ada orang mungkin ada cara-cara tertentu. Maka subhanallah, bagaimana dia nak dapatkan balik pahala-pahala, ganjaran-ganjaran yang mungkin bila kita kata kita mungkin terlepas untuk melakukan perkara-perkara lain. Ada orang yang tidak mampu untuk dapatkan ganjaran pahala dengan sedekah, sebab dia pun sendiri susah, sebagai contoh. Kan? Ada orang mungkin tak dapat ganjaran pahala dengan saham akhirat dengan anak-anak, sebab dia tidak ada anak-anak, tidak dikurniakan zuriat, sebagai contoh. Maka bagaimana untuk dia dapatkan? Rupa-rupanya adalah dengan sabar. Bila saat dia diduga dan dia diuji, itu dapat memberikan subhanallah ganjaran yang tidak ternilai di sisi Allah. Maka inilah kita sebutkan, tuan-puan, ya, cara Allah memberikan pada hamba-Nya, ya, jawab doa-doa kita itu dengan cara yang terbaik, ya, yang kita kadang-kadang tidak terfikir dengan akal manusia. Sebab itu sentiasa baik sangka pada Allah. Ini yang pertama menurut kata Imam Ibn Al-Jawzi, ya, penawar musibah. Dan yang kedua apa dia? Subhanallah, yang kedua adalah hendaklah hamba itu menyedari bahawa takdir yang berlaku itu adalah yang terbaik bagi dirinya. Takdir adalah apa yang telah Allah tetapkan pada kita. Apa yang sedang kita lalui ini telah ditulis. Ya, telah Allah tahu. Maka Allah meliputi, mengetahui segala hal urusan yang kita sedang lalui, yang akan kita lalui hatta sekalipun.
Sebab itu subhanallah, yang kedua ini pesan-pesan kerap kali pada diri kita bahawa apa yang telah kita lalui, apa yang sedang kita lalui ini adalah perkara terbaik yang Allah izinkan untuk kita lalui. Adalah perkara terbaik yang untuk kita lalui dan kita rasai ketika ini. Dan bila kita sedar itu, tuan-puan, kita akan lebih rasa tenang dalam jiwa. Kerana apa? Kerana kata-kata tadi. Apa yang Allah telah takdirkan, yang sedang aku lalui ini adalah yang terbaik yang Allah bagi. Sebab itu terbaik ini daripada sudut pelbagai, tuan-puan, ya. Boleh jadi terbaik daripada sudut masa, keadaan, terbaik daripada sudut saatnya. Kenapa Allah uji waktu ni? Sebab waktu ni kita sihat, mungkin kita boleh lalui ujian ini. Ya, Allah tidak bagi pada kita ujian ini pada nanti. Mungkin sebab nanti kita tak sihat, mungkin ada perkara-perkara halangan dan sebagainya. Ketika ini kerana ini masa yang terbaik untuk kita berhadapan dengan ujian kesusahan ini waktu ini. Subhanallah, ya. Sebab itu bila kita bincang ini, kita sebut inilah waktu terbaik, inilah keadaan terbaik. Sebab itu diberikan ujian, kesusahan, kepayahan itu pada waktu ini. Ya, maka bila kita sedarkan ini, tuan-puan, subhanallah, ya, kita akan lebih rasa tenang. Moga-moga kita nak belajar menjemput ketenangan dalam jiwa, supaya kita lebih banyak berbaik sangka kepada Allah. Ya, kita tak nak dalam ketika kita diuji ditimpa dengan pelbagai ujian, mulut kita ini kita nak tukar. Ya, daripada banyak mengeluh, daripada banyak-banyak kata-kata yang tidak baik, ya, menyalah-nyalahkan Allah dan sebagainya, menyalah-nyalahkan takdir, kita nak tukar bagaimana kata-kata ini boleh memberikan semangat dan motivasi pada kita. Seringkali ingatkan, seringkali sebut, apa yang sedang aku lalui ini adalah yang terbaik yang Allah beri pada ketika ini. Saya baru, tuan-puan, ya, kuliah, ya. Habis kuliah saya tak ingat di mana, ya, beberapa hari lepas. Ada seorang ibu muslimat. Contoh beginilah, ya. Saya pergi kuliah tu, tuan-puan, sebenarnya tajuknya lain, ya, berkaitan tentang solat sunat rawatib. Subhanallah, ya, berkaitan solat sunat rawatib tajuk dalam poster tu. Tapi bila saya masuk saja dekat kawasan surau tu, ya, muslimat pemula-mula masuk, tuan-puan, saya tengok satu persatu wajah-wajah muslimat, ya, puan-puan yang datang waktu kuliah duha waktu tu. Ya, saya kata, kenapa hati saya ni terdetik, seolah-olah nak kata tajuk ni tak sesuai untuk hari ni. Tajuk solat sunat rawatib tu boleh dibincang tapi hari lain, bukan pada hari ini, bukan pada hari yang saya datang ketika itu. Maka apa nak jadi, tuan-puan? Pendek ceritanya, tuan-puan, daripada tajuk solat sunat rawatib, saya bawakan tentang bagaimana untuk bergembira berhadapan dengan musibah. Macam kita kuliah ni lah, tuan-puan, ya. Lebih kurang beginilah tajuk-tajuknya. Maka saya kupas. Kupas sampai habis kuliah dalam 1 jam lebih begitu. Ya, adalah muslimat-muslimat rupa-rupanya, subhanallah, tuan-puan sekalian. Ini kita sebut ni, Allah berikan, takdirkan pada masa yang terbaik. Allah Maha tahu bila waktu yang terbaik itu. Kita manusia, kita terbatas. Kita tak tahu apa-apa perkara. Sebab itu bila saja terdetik dalam hati saya seolah-olah ilham, ya, Allah ilhamkan, seolah-olah dalam kuliah ni kita tak bincang pasal ini, tak bincang solat sunat rawatib ni, kita bincang tajuk lain. Habis saja kita buat perbincangan, tuan-puan, saya sebut dengan muslimat yang datang waktu tu. Saya kata, maaf muslimat, ya, saya rasa tajuk kita hari ni saya nak bawa tajuk yang lain. Ya, saya pun tak tahu kenapa, ya, saya bawa tajuk yang lain. Habis saja perbincangan, subhanallah, ya, tuan-puan yang mendengar, yang menonton, ya, nak tahu atau tidak, habis saja kuliah, ya, saya nak balik tu ada 2-3 muslimat. 2-3 muslimat datang pada saya. Bukan seorang, bukan 2 orang, 2-3 orang muslimat datang pada saya mengadu. Rupa-rupanya ada masalah. Ya, ada yang masalah sakit kanser, ada yang masalah dengan suami, macam-macam masalah. Maka subhanallah, ya, tengok apa yang saya sebutkan, ya, saya katakan, tengok apa yang Allah takdir, Allah tetapkan ini ada yang terbaik untuk kita. Ya, ada muslimat yang dia kata, ustazah, semenjak PKP dulu saya tak pernah datang majlis ilmu, datang surau, datang masjid. Hampir 2 tahun lebih, hampir 2 tahun lah begitu, tak pernah datang. Ini kali pertama saya datang. Tapi bila kali pertama saya datang,
Saya dengar kuliah ustazah tajuk ini kena dengan saya, maka saya kata apa? Inilah yang Allah takdirkan. Kan, inilah yang Allah tetapkan. Maka ini semua terbaik belaka untuk kita. Maka siapalah kita untuk menidakkan dan mempersoalkan, tuan-puan. Subhanallah. Sebab itu, muhasabah balik pada diri dan hati kita. Katakan berulang-ulang kali, Allah Maha mengetahui yang terbaik untuk hamba-Nya. Allah memberikan yang terbaik, yang baik-baik sahaja untuk hamba-Nya. Dan yang sedang kita lalui, mungkin kita tidak senang pada hati, tapi yakinlah itu yang terbaik, dan pasti ada perkara yang kita boleh belajar daripada perkara yang terbaik tadi. Dan akhirnya kita nak dapatkan hasil yang terbaik. Apa hasil yang terbaik daripada ujian tadi? Adalah iman kita makin teguh, keyakinan kita makin meningkat pada Allah, kita punya hubungan makin rapat, makin kuat dengan Allah, pengaduan kita hanya kepada Allah, pengharapan kita sepenuhnya kita letakkan pada Allah. Ini semua, tengok bagaimana hasil yang terbaik yang kita harapkan, itulah insya-Allah yang kita dapat. Kita takkan dapat, tuan-puan, perkara-perkara tadi, kesabaran, redha, kita takkan dapat kalau kita tidak diuji terlebih dahulu. Orang yang diuji sahaja yang akan faham tentang sabar. Orang yang pernah diduga sahaja yang akan faham tentang redha, menerima sepenuh hati. Orang-orang yang pernah diuji sahaja. Cuba kita tanya pada orang-orang yang tak diuji pada tempat kita, pasti mereka tidak faham. Pasti mereka tak boleh nak bincang tentang sabar dan redha dengan jelas. Sebab itu, tuan-puan, apa kita nak sebut, ujian kita berbeza-beza. Tapi ingat, kita semua pasti diuji. Apa bila kita sebut tentang ujian berbeza, tuan-puan? Ini saya nak kongsi juga satu hal. Kita tengok, tuan-puan sekalian, ya, yang menonton ketika ini. Katalah, ya, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ada yang tingkatan 5 yang baru lepas SPM kan, yang baru lepas ambil peperiksaan SPM. Mereka ambil kertas peperiksaan tadi, ya, mereka jawab. Dalam keadaan itu mereka rasa susah. Sebab tingkatan 5 dalam keadaan SPM, dia nak jawab ni, exam, ya, peperiksaan besar. Dia rasa susah. Tapi cuba anak-anak tadi yang tingkatan 5, yang 17 tahun ni, kita bagi pula satu set kertas soalan darjah 1. Contohlah begitu, ya. Mereka ni jawab susah-susah ni kan. Contoh AdMed, ya. MedMod ke sebagainya, perakaunan ke sebagainya. Susah ni nak jawab. Tiba-tiba kita datang, kita bagi satu set soalan. Soalan tambah tolak darjah 1. Agak-agak ketika itu, apa yang mereka rasa, tuan-puan? Oh, ni senang sangat ni, akan contoh kan. Ni senang sangat ni, boleh jawab ni. Tutup mata pun boleh jawab. Boleh congak kan. Contoh. Kan? Pastilah kan orang-orang yang sudah berada, dah melalui fasa-fasa ujian susah, ya, dia akan tengok peperiksaan yang darjah 1 tadi senangnya lah, kan. Tapi cuba kita ingat balik, tuan-puan, masa kita darjah 1 dulu, masa kita tadika dulu, bila cikgu bagi kita kertas soalan tambah tolak tu, kita rasa apa? Susahnya kan, nak kira tu tak cukup jari tu, pakai pula jari kaki, contoh kan. Susah sangat tu. 7 tambah 5 duk fikir-fikir, tak dapat jawapan. Tapi macam mana kita belajar? Inilah kita belajar, namanya kehidupan. Ya. Masa dulu masa kita darjah 1, soalan itulah yang kita rasa sangat susah. Tapi bila kita makin meningkat, kita tinggi, kita hidup, kita makin banyak pengalaman, ilmu, subhanallah, ya, makin lama kita jumpa lagi rupa-rupanya banyak lagi soalan-soalan yang lagi susah yang perlu kita jawab. Dan kita rupa tersedar bahawa yang dulu punya soalan itu yang paling senang rupa-rupanya. Subhanallah. Maka apa saya nak sebutkan, ya, nak kaitkan dengan kita punya kehidupan ini, tuan-puan. Inilah sebenarnya kita. Ya. Bila saat ini kita sedang lalui ujian, kita rasa ini susah, ya. Tapi bila saat Allah berikan, takdirkan kita lalui ujian yang lebih besar, kita akan duduk muhasabah. Oh, ujian yang dulu, kesusahan yang dulu aku lalui itu sebenarnya sikit je. Sebenarnya mudah je. Rupa-rupanya ringan je. Nak melatih kita lebih kuat untuk berhadapan dengan ujian yang lebih besar rupa-rupanya. Subhanallah. Inilah, ya, kita nak bincang. Sebab itu, bila kita lebih dan lebih mencari, menggali hikmah dari setiap yang kita lalui, insya-Allah kita akan lebih tenang, moga-moga, ya. Subhanallah.
Itu baru dua. Yang ketiga apa dia tuan-puan? Menurut kata Imam Ibnul Al-Jauzi, yang ketiga penawar bagi musibah adalah hendaklah kita menyedari bahawa cubaan, dugaan yang berat itu hanya diturunkan, didapati ataupun dirasai oleh orang-orang yang terbaik sahaja. Subhanallah, kan? Kata-kata ni semua ni pakai kata-kata positif ni tuan-puan. Supaya apa? Supaya kita jadi orang yang positif, kan? Tengok, rasalah, sedarlah, seringkali ingatkan pada diri kita, ujian yang kita lalui Allah bagi ini kerana kita ini yang terbaik. Kita terbaik untuk melalui ujian ini ketika ini. Subhanallah. Sebab itu kita sebut tadi, kan, kenapa mungkin Allah uji waktu ini? Sebab kita sihat lagi mungkin, kita masih mampu lagi mungkin, itu antara perkara-perkara yang ingin kita diskusikan ataupun kita bincangkan, insya-Allah. Maka bila kita sedar kita diberikan ujian ini kerana kita terbaik untuk berhadapan dengan fasa-fasa situasi itu ketika ini, insya-Allah. Maka terbaik ini dari sudut mungkin boleh jadi rohaninya, imannya, kerana iman kita dalam fasa yang terbaik ketika ini, insya-Allah. Moga-moga maka Allah berikan ujian sesuai dengan kadar iman kita, sesuai dengan kadar keyakinan kita. Maka dia tak samalah dengan ujian orang-orang yang lain, yang mungkin imannya mungkin agak mungkin ada yang ragu-ragu, kurang yakin dan sebagainya. Berbeza dengan kita, imannya yang kukuh, imannya yang yakin, keyakinannya yang sungguh-sungguh. Maka Allah datangkan ujian itu selari dengan tahap kita. Subhanallah. Boleh jadi juga dengan terbaik daripada sudut fizikalnya. Kita sihat, maka kita diberikan ujian yang sebegitu. Orang yang sakit tidak diberikan ujian sebegitu. Sebagai contoh, dia diberikan ujian yang ikut dia pula, ikut keadaan dia pula. Boleh jadi pula daripada sudut mentalnya, daripada sudut emosinya, pelbagai. Sebab itu rasalah, kita ini terbaik, kita ini sebenarnya mampu untuk berhadapan dengan ujian ataupun kesusahan ketika ini. Itu yang ketiga. Yang keempat apa dia tuan-puan? Subhanallah, ini sangat penting juga sebenarnya, adalah hendaklah kita sentiasa kerap kali menegur diri kita bila kita ini bersedih, sedihnya terlampau-lampau. Apa maksudnya tuan-puan? Bila kita rasa dalam satu-satu fasa kita sedang melalui ujian, kesusahan, kita rasa sedih kita ini terbawa-bawa, sedih kita ini terlampau-lampau sedihnya, sehingga sedih tu hati kita buruk sangka. Kerana sedih tadi hati kita putus harap, putus asa. Kerana sedih tadi kita tak nak berusaha. Kita sedih, kita termenung, menangis, tidak ada usaha, tidak ada jalan yang kita buat untuk kita keluar daripada kesedihan tadi. Maka inilah yang disebutkan dalam kitab ini, tegurlah diri kita, ingatkan diri kita bahawa apa? Kita sedih untuk lama-lama tadi ataupun terlampau sedih tadi, dan sedih ataupun kesedihan tadi tidak pun boleh mengembalikan apa yang kita hilang. Dan kesedihan tadi, bila kita sedih yang terlampau, kita kena ingat balik pada diri kita bahawa perkara yang tadi yang kita sedihkan telah pun berlaku, telah pun berlalu. Maka perkara yang berlaku dan berlalu, kita tak boleh nak bawa balik, tarik ke depan. Tidak, kita tak mampu tuan-puan. Terbatasnya manusia kita sangat terbatas. Sebab itu bila kita sedih, kita tahu kita sedih, urus kesedihan kita. Bukan saya nak kata kita abai, kita tak peduli kita ni sedih, kita biar. Tidak tuan-puan, urus. Urus kesedihan kita, berusaha untuk keluar dari kesedihan supaya kita dapat rawat balik hati dan jiwa kita supaya lebih tenang dan menenangkan. Antaranya macam mana? Banyaklah proses-proses bila kita sebut tentang sedih ni tuan-puan. Antaranya bila kalau saya kendalikan sesi-sesi kaunseling bersama dengan klien-klien yang antaranya grieving. Antara grieving ni apa? Orang-orang yang dia baru kehilangan. Contoh kan, kita baru melepasi pandemik ataupun COVID-19. Kita tak melepasi lagi tuan-puan sebenarnya. Kita masih lagi dalam keadaan ini, fasa peralihan endemik. Sebelum ni, ketika setahun lepas, 2 tahun lepas, dalam keadaan coronavirus mengganas, banyaknya kes-kes kematian, orang yang meninggal dunia setiap hari yang kita dengar.
Maka subhanallah tuan-puan, dalam ketika itu ramainya orang ketika itu yang melalui fasa-fasa ini, fasa kehilangan orang yang tersayang. Sebab itu bila kita sebut nak sedih itu tidak mengapa, boleh, silakan, itu fitrah, emosi sedih kita, ya. Tapi kita kita urus supaya kesedihannya tadi tidak berlarutan dan berpanjangan. Ya, kita tak nak orang yang sedihnya melampau, yang bila dia sedih, jiwanya ketika itu kosong. Dia sedih, jiwanya kosong kerana jiwanya dipenuhi dengan kesedihan, dengan kenangan, dengan macam-macam perkara, sehingga jiwanya kosong dari ingat Allah. Bila jiwanya kosong dari ingat Allah, kita takut ketika itu syaitan dan kuncu-kuncunya akan berlumba-lumba masuk memenuhi jiwa kita ini. Subhanallah. Cuba bayangkan, ya, bila kita ini dah dikawal, ya, dikawal oleh syaitan, dikawal oleh emosi, dikawal oleh diri kita, ya, dalam keadaan yang tak stabil ketika itu, kita tak nak. Moga-moga kita dijauhi tuan-puan, na'udzubillah min zalik, daripada perkara-perkara yang lebih mudarat dan bahaya. Ya, sebab orang yang bila dia sedih yang terlampau, dia akan rasa dia akan putus harap, ya, jiwanya jadi kosong, mentalnya, akalnya akan jadi kosong, ya, tindakannya pun sama. Kerana kerana dia selari, ya, jiwa, akal dan tindakan kita. Sebab itu bila kita sebut ini urus, ya, urus kesedihan kita dengan macam mana antaranya, banyakkan dengan zikrullah. Ya, sebab itu dalam kitab Tasliyatu Ahlil Masaib ini juga nanti tuan-puan akan datang, insya-Allah kita nak kupas lebih detail lagi, lebih dalam lagi, macam mana kita nak meratib ataupun kita nak menukarkan kata-kata keluhan, kesalan, kesedihan dengan zikir-zikir yang hebat. Ya, kita nak tukar. Ya, bila kita sebut kesedihan, kita hari-hari sebut sedihnya, sunyinya, benda-benda begitu, kita nak tukar kata-kata kita dengan yang lebih baik, insya-Allah. Ya, dengan apa? Antaranya dengan zikir. Ya, penuhkan jiwa kita dengan zikir. Sebutkan, lafazkan dengan zikir. Moga-moga ini antara cara kita nak urus kesedihan kita. Banyak lagi tuan-puan, insya-Allah akan datang kita akan kongsi bagaimana urus kesedihan, tips-tips insya-Allah kita akan kongsikan. Ya, saya suka kita sama-sama combine ataupun kita gabungkan bagaimana dalam sudut Islam, ya, menyebutkan tentang pengurusan emosi dalam kesedihan, dalam keadaan musibah, dan kita akan kaitkan juga bagaimana pengurusan emosi daripada sudut terapi-terapi, insya-Allah. Ya, moga-moga akan datang kita akan bincang perkara ini. Dan apa yang seterusnya tuan-puan, yang kelima, ya, menurut kata Imam Ibnu Al-Jauzi, penawar bagi musibah adalah pesan pada diri kita, ingatkan selalu bahawa musibah yang sedang kita lalui itu hanya sekejap cuma, sementara. Sebab kita tahu dan kita sedar hakikatnya bumi, isinya, dunia dan seluruhnya adalah sementara. Tidak kekal. Semuanya akan binasa. Yang hidup akan mati. Yang ada semua akan binasa. Sebab itu bila kita sedar hakikat ini tuan-puan, kesedihan, kepayahan yang kita sedang tanggung ini juga ada tempoh-tempohnya. Ya, dia tidak kekal sampai nanti. Moga-moga tidak. Ya, tidak kekal. Moga-moga yang kita nak bincang ini tuan-puan, bila disebut tidak kekal, kesedihan kita ini, ya, sebab itu ada ulama menyebutkan apa? Kesedihan yang kita tanggung ini akan dibalas dengan ganjaran-ganjaran kesabaran, ganjaran redha. Ya, datangnya dengan package yang kita sebut package yang baik, ganjaran-ganjaran, ya, pahala dan sebagainya. Ya. Kesusahan, kepayahan, ujian dan musibah ini dia tidak kekal. Maksudnya perkara yang kalau kita urus pada ketika ini, pada saat ini, malah dia akan mendatangkan hasil yang lebih baik pula. Dengan musibah yang kita sedang lalui, dia boleh memberikan hasil yang lebih baik, insya-Allah. Ya, sebab itu orang yang bila diuji, dia hebat diuji, jiwanya matang, jiwanya hebat, ya. Maka subhanallah, moga-moga tuan-puan, inilah fasa-fasa sedang kita lalui ini untuk sebenarnya menjadikan kita orang mukmin, muslim yang kuat, bukan semata-mata kuat fizikalnya tuan-puan, malah kuat rohani dan jiwanya. Sebab itu subhanallah, ini 5 perkara yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Jauzi dalam kitab Tasliyatu Ahlil Masaib. Dan suka juga saya nak kupas sikit lagi tuan-puan, ya. Saya nak bawakan lagi contoh-contoh semasa supaya lebih mudah kita ingat ni, lebih mudah untuk kita faham. Apa dia tuan-puan? Cuba tengok, ya. Kadang-kadang kita lihat, ya, atlet,
ya, orang-orang yang ahli sukan contoh, ataupun orang-orang yang bina badan contoh kan. Tengok bagaimana mereka ya, nak melatih fizikal mereka. Mereka contohlah ya, ada pertandingan pada sekian-sekian tarikh. Ya, bukanlah esok ada pertandingan, hari ni baru berlatih, tidak kan? Ya, pastilah bila katalah dia tahu ada pertandingan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, malah kadang-kadang setahun awal pun mereka dah buat persediaan latihan. Ya, latihan macam-macam pelbagai, mentalnya, emosinya, fizikalnya. Dan tengok apa kita nak kaitkan, orang-orang yang begini ahli sukan contoh kan, bila mereka nak pergi kepada pertandingan ya dan sebagainya, mereka akan buat latihan yang sangat berat kan, sangat berat. Contoh orang yang bina badan, mereka nak kena angkat benda tu kan, latihan angkat berat, tangan tu nak kena bersedia untuk mengangkat beban yang sangat kuat, yang sangat berat. Maka mereka nak bersedia tu, mereka perlu persediaan yang lebih awal, yang lebih lama. Subhanallah. Dan akhirnya ya, bila masa pertandingan tu ya, mereka boleh bersedia. Maksudnya kalau dapat kena angkat yang lebih berat pun mungkin mereka boleh. Jadi sebab itu kita nak sebut apa, dalam hal-hal ini kita nampak kan, ini isu-isu semasa yang kita nampak, ataupun perkara-perkara realiti yang berlaku kan, mereka akan melakukan latihan lebih awal, persediaan lebih awal ya, fizikalnya dan sebagainya, staminanya. Sebab itu subhanallah tuan-puan, apa kita nak sebutkan ya, kekuatan mereka itu mereka boleh dapat dengan latihan-latihan yang mereka lalui kan. Kekuatan ataupun kita kata daya tahan yang mereka dapat ketika itu, ketika pertandingan itu, bukanlah sehari 2 hari punya latihan, tetapi bertahun-tahun punya latihan. Maka subhanallah, apa kita nak kaitkan untuk khulasah pada kuliah pada pagi ini tuan-puan, tengok boleh jadi kan ya, apa yang kita lalui ini latihan untuk kita lebih kuat, untuk kita lebih kental, untuk jiwa dan iman kita lebih kuat, untuk berhadapan dengan ujian akan datang yang lebih besar, masya-Allah. Moga-moga bila kita dah urus ya emosi, iman kita dan sebagainya dalam keadaan kita fasa-fasa melalui ujian ketika ini, moga-moga akan datang bila kita berhadapan dengan pelbagai lagi masalah dan dugaan, kita akan lebih tenang dan lebih bersedia. Kerana fasa ini adalah fasa latihan untuk kita berhadapan dengan yang lebih besar akan datang, insya-Allah. Sebab itu bila kita kaitkan tadi, ya, ini proses latihan rupa-rupanya untuk kita lebih kuat, untuk kita lebih tenang melalui berhadapan dengan pelbagai bentuk ujian dekat dunia ini. Moga-moga insya-Allah. Sebab itu subhanallah tuan-puan, ya, apapun bila kita bincangkan ini, teruslah menyerahkan sepenuhnya secara total kepada Allah Azza wa Jalla, kerana kita yakin dan pasti bahawa Allah sahaja yang mengetahui yang terbaik untuk setiap hamba-Nya. Ya, kita sendiri tak tahu dan kita tak pasti apa yang berlaku akan datang sekejap lagi. Tapi apa? Kita usaha untuk urus yang terbaik, moga-moga. Ya, sebab kita nak akhirnya nanti kita ini dipandang, yang terbaik itu adalah di pandangan Allah. Ya, yang terbaik itu adalah pada pandangan Allah semata-mata, insya-Allah. Jadi moga-moga tuan-puan, ya, sebenarnya banyak lagi kan perkara-perkara yang kita nak perbincangkan, insya-Allah. Ya, sebelum kita tutup, ya, kita tengok ya, ada ke persoalan? Ya, terima kasih ya kepada Puan Nur Mahira Marsha, Cik Rahman Alias, Cik Razali Wan, ya, Puan Nur Hasliza Isa dan seluruh yang menonton bersama dengan Surau Fasa An-Nur 3A Seremban. Untuk khulasah penutup kita pada kuliah pagi ini, saya nak bacakan satu kata-kata ini ataupun kita lihat, kita renungkan sama-sama tuan-puan. Ya, bagaimana subhanallah ujian yang menjadi penguat. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim yang dipanggang dengan api, kemudian menyembelih anaknya sendiri. Ya, ujian ataupun kita katakan perkara ini yang mereka lalui. Ya, Nabi Yaqub yang menangis hingga buta matanya, Nabi Musa yang menghadapi ataupun berhadapan dengan Fir'aun dan pelbagai cubaan daripada Fir'aun dan kaumnya, Nabi Isa yang tidak memiliki tempat berlindung kecuali tempat yang sempit, dan kehidupan yang kita kata kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah dengan sebegitu keadaannya. Maka subhanallah, kita lihat pula bagaimana Nabi Muhammad sendiri begitu sabar dalam pelbagai ujian. Bukan sahaja diuji dengan kefakiran, ya, dengan kesusahan, tapi diuji pula dengan pelbagai perkara yang silih berganti di sepanjang kehidupannya.
Maka subhanallah, inilah kita sebut untuk khulasah bahawa dunia ini adalah penjara orang beriman dan syurga orang kafir. Subhanallah, ya, dunia ini adalah penjara untuk orang beriman dan syurga untuk orang kafir. Sebab itu bila kita kata penjara orang beriman, maksudnya ya, dunia ini adalah perkara yang kita ini ada batasnya, yang bukan kita boleh buat sesuka hati kita, yang kita kena ikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah, yang telah ditetapkan oleh perundangan dan sebagainya. Dunia ini ada perkara-perkara yang perlu kita bataskan diri kita, bukan kita bebas untuk melakukan setiap perkaranya. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman, yang mana bila kita ini beriman, kita ini yakin pada Allah, kita melakukan sesuatu itu, kita pilih dan fikir terlebih dahulu. Malah untuk orang kafir, dunia ini ibarat perkara yang mereka lakukan itu adalah semua mereka lakukan tidak ada tanpa batasnya. Sebab itu jangan bersedih. Inilah kita, ya, dan pastilah ya ada ganjaran dan kelebihan yang Allah telah pun ya takdir dan tetapkan untuk kita. Moga-moga dalam Ramadan ini yang sedang kita lalui ini lebih memberikan tarbiyah, pendidikan yang lebih dalam untuk kita muhasabah sama-sama tuan-puan, insya-Allah. Saya yang berkata-kata dan tuan-puan yang mendengar, moga-moga kita mendapat kebaikan kepada seluruhnya, insya-Allah. Kita berada pada Ramadan, jom sama-sama kita fastabiqul khairat, insya-Allah. Ya, bersama kita bersegera pada kebaikan, kita fokus pada perkara yang kita nak utamakan. Moga-moga kita tenang-tenang saja berhadapan dengan segala pelbagai jenis bentuk ujian dan musibah, insya-Allah. Insya-Allah kita jumpa lagi tuan-puan dalam slot yang akan datang, minggu yang ketiga, insya-Allah. Kita akan sambung ya perkongsian ataupun perbahasan ataupun diskusi kitab Tasliyatu Ahlil Masaib, ya, bagaimana untuk kita menggembirakan, ya, cari kegembiraan dalam setiap kesukaran yang kita sedang lalui, insya-Allah. Jadi terima kasih tuan-puan sekalian, insya-Allah kita jumpa lagi dalam slot-slot yang akan datang. Maaf salah silap daripada saya. Insya-Allah salam Ramadan Karim. Moga-moga kita jumpa lagi, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.